Okay. So saya nak you all type satu perkataan. Okay. Type dulu satu perkataan. Sebab kita nak buat text effect. So text effect ni biasanya nanti kita akan buat untuk tajuk-tajuk lah. Kita punya poster nanti kita akan boleh buat tajuk, dan text effect ni juga boleh juga dijadikan ala-ala logo. Logo pun boleh dijadikan daripada text effect ni nanti. Boleh diguna pakai nanti. Lepas dah type tu, untuk effect ni, you all pergi dekat button atas tu kan, bar yang atas tu, ada perkataan effect. Sebelah select, sebelah view tu, ada effect. Okay. Lepas tu, you all cari warp. WARP. Okay, so dalam ni adalah untuk efek-efek teks, efek yang kita boleh bentukkan perkataan kita tu tadi. Okay, contoh macam melengkung ke atas ke, melengkung ke bawah ke, macam-macam bentuk, macam-macam efek yang ada dalam warp ni. Okay, you pergi dekat efek, pergi kat warp, lepas tu katakan you pilih salah satu apa-apa efek kat dalam warp ni. Katakan saya pilih arc ni. Saya klik arc ni. Okay, ni contoh dia. So you all kena klik dulu tau dekat perkataan tu. Kalau tak klik, dia tak akan aktif dan tak akan keluar warp tu tadi. So kalau you kena klik dulu, apa-apa kita kena select lah. Kita kena select, kita kena klik. Banyak perkataan tu dengan menggunakan arrow hitam. So bila you all dah klik, okay, dia akan ada keluar paparan macam ni. Okay, dia punya preview. Kalau tak preview, you all kena tick tau dekat button preview ni. Okay, kalau you tak tick preview, nanti dia tak akan nampak lah dia punya contoh efek tu. So you all kena klik dekat button preview ni, baru dia akan nampak dia punya efek macam mana. Okay, yang kita pilih ni adalah arc ni. Okay, bermula kalau dekat style efek ni, kalau you all klik, dia ada banyak lah. Dia macam-macam pilihan. Okay, so you pilih lah atas kesesuaian design nanti. So ataupun nanti boleh test lah satu-satu. Nanti test yang lain nanti lepas habis kelas lah. Jadi kita buat satu contoh je dulu. Kita guna satu pilihan je dulu. Okay. Lepas tu, yang bahagian bawah ni adalah horizontal ataupun vertical punya style. Kalau vertical macam ni, kalau horizontal macam ni, kalau vertical nampak? Dia dah macam tu lah bentuk dia. Vertical ni. Okey, lepas tu bawah dia ada band ni. Band ni kita boleh laraskan dia. Maksudnya kalau untuk 100% dia akan normal lah. Kalau 0% dia akan normal. Okey, so kalau kita nak adjust, you janganlah maksudnya janganlah terus over buat sikit-sikit tengok apa yang akan saya ambil horizontal ni. Okey. Nampak dia melengkung sikit je kan, tak adalah over melengkung dia. Ini melengkung ke atas Ke kanan ni dia akan melengkung ke atas, kalau sebelah kiri dia akan melengkung ke bawah Semalam kita buat lengkung teks perkataan tu menggunakan type on path tool. Dia akan follow outline. Okay, pun dapat juga melengkung macam ni. And then lagi satu cara, you all boleh gunakan style warp ni effect ni macam ni punya style Okay, lepas tu berkenaan dengan lepas tu band, lepas tu bawah tu adalah distort untuk distortionnya. Okay, so kita boleh pun adjust, so kita boleh laraskan dia punya horizontal and then dia punya vertical dia punya percentage tu. So you boleh adjust lah. Okay, nak berat ke kanan ke, nak menjerit ke kiri ke, and then apa, nak terbang ke atas ke, nak terbang ikut bawah ke, so macam-macam efek ada nanti jangan over dah lah. Nanti kalau dah perlu tak kisah. Okay. So kita nak buat design pun maksudnya
nampakkan macam geram-geram je punya bentuk jangan sampai audio tak boleh nak baca dah lah. Okay, so ini pun banyak style macam ni pun akan sentiasa juga akan diguna pakai nanti dalam kita nak membuat design. Okay, yang ni belum lagi saya buat design ini kita belajar cara penggunaan tools untuk mudahkan kita buat design nanti yang cantik-cantik, yang menarik, pelbagai design lah yang you akan belajar. So you praktiskan dan fahamkan penggunaan tools dalam AI ni. Tool yang asas dulu pun tak apa, yang utama aja. Okay. Okay, so yang lain-lain ni nanti you all boleh test lower lah. Okay. Okay, kalau dah you dah pilih kan, katakan promosi yang ni. Okay, kalau dah tekan okay. Dia memang akan macam ni, dia akan ada berbayang dia akan ada berbayang. Dia ada cara nak petikan berbayang ni, tapi masa sekarang ni sebab kita boleh typing lagi, kita boleh adjust, kita boleh edit perkataan, biarlah dulu berbayang tu, tak apa Okey, cuba buat test, berjaya tak? Saya rasa yang ni mudah je Lepas buat tu pun you boleh pilih jugalah font, jenis-jenis font yang lain. Maksudnya kita boleh pilih, kita boleh tukar font kita dah dapatkan bentuk tu tadi, yang melengkung tu tadi, and then kita boleh pilih tukar jenis font yang lain Okey. So ini untuk nak buat penggunaan dekat bahagian warp ni untuk buat pelbagai efek lah So maksudnya dia punya apa ni mudahkan kita lah dia dah ada sediakan auto untuk efek-efek ni juga. Okey, selain tu selepas kita buat, kita boleh juga pilih teks Okey, semalam kita ada belajar buat teks yang berlayer macam ni. Okey, so bila kita dah buat and then kita dah groupkan, pun kita boleh guna pakai efek ni. Okey, boleh guna warp ni. Tekan saya klik arc ni, nampak Fuyo ni kan pun dia melengkung. Tekan OK. So maksudnya ini yang kita dah buat layer tulisan berkala, dan kita boleh masukkan efek tu juga. Macam ni, yang ni yang tak ada buat apa-apa lah. Kita memang plain aja. Memang tak masalah lah nak buat plain. Tapi yang macam ni pun kita boleh jadikan dia style macam ni Okey, seterusnya efek yang biasa juga kita guna pakai adalah shadow. Okey. Saya tunjukkan penggunaan shadow. Saya pergi dekat, kena klik dulu objek. Okey. Tekan saya dah klik perkataan promosi ni menggunakan arrow hitam. Lepas tu saya pergi dekat bahagian efek. Saya pergi bahagian dekat stylist ni. And then saya klik drop shadow. Nampak So dia ada keluar shadow di belakang huruf promosi tu. Lepas tu kita boleh adjust lah. Okay. Dia punya mode dia shadow ni you all take note biasa kita akan pakai multiply lah. Okay. Ataupun yang lain nanti you boleh test, tapi yang biasa yang cantik kalau kita pakai adalah multiply lah shadow ni. You all setting multiply. Lepas tu opacity ni you boleh adjust. Okay. Dia punya makin light ke makin gelap ke. Offset ni offset pula X to Y ni lah garisan melintang garisan menegak lah, maksudnya position shadow tu tadi
lebih bergerak ke kanan ke, lebih gerak ke kiri ke, ataupun ke atas ke bawah sikit ke, dia punya position shadow tu. Lepas tu blur ni, dia punya tahap blur shadow tu lah. Kalau sharp, tak kurang, memang maksudnya you letak kosong, dia akan nampak dia tak ada nampak macam blur, okay? Kalau kosong. So kalau naikkan sikit, nampak dia macam ada blur-blur, ada blur sikit lah. And then kat bawah ni kalau nak tukar dia punya color shadow lah, sama ada nak pakai hitam ke nak pakai color apa. And then kalau dah, you all tekan, okay. So, kalau saya letak background, bagi nampakkan sikit lagi perbezaan. Hasil daripada kita buat shadow ni. Okay, tu nampak saya tukar warna kuning. Saya jadikan background ni warna biru. Okay. So dia nampak lagi macam timbul sikit lah. So maksudnya dia direct terus ada shadow kat sini. And then kita juga boleh tambahkan lagi. Okay. Ketika saya duplicate. Duplicate ni ada dua. Semalam saya dah beritahu Ctrl+C, Ctrl+V. Kena klik dulu image tu. Ctrl+C, Ctrl+V. Okay. Itu satu cara. Satu lagi cara adalah yang paling pantas. You klik image ataupun teks ataupun apa-apa objek yang nak duplicate tu dulu, gunakan arrow hitam, tekan alternate, jangan lepas, and then klik mouse, seret dan tarik. Okay. So, dia akan duplicate. Okay, katakan yang ini kuning, yang ini saya nak tebalkan dia punya, saya nak jadikan dia outline. Okay. So outline tu pun ada shadow juga, nampak Okay. So outline putih tu sebenarnya dia ada shadow juga. Nampak Saya nak bagi bezakan tu. Kalau yang tengok tu, nampak tak? So dia dah berbeza dah. Dia trik dia ni, bila you all buat satu efek and then buat tambah lagi satu layer dan layer tu pula ada lain efek, dia dah berbeza dah. Tadi nampak macam flat je shadow tu. Okay, yang ni ada satu layer shadow je, tapi boleh duplicate. Okay, you boleh dah macam-macam style lah nanti. Kalau gerak ke atas apa jadi, nampak Kalau gerak ke kiri, dia macam-macam, dia boleh bertukar rupa dah. Bila satu hal punya part aja, tapi bila kita usik, kita tukar sikit, touch sikit dia punya posisi apa semua, dia dah boleh jadi lain dah. Dia punya apa ni, perkataan tu tadi. Okay, so ini contoh hasil daripada kita buat style, efek dan juga shadow effect. Cikgu nak tekan shadow tu mana, tak jumpa. Okay, tekan shadow ni, klik objek, lepas tu pergi dekat efek, pergi dekat stylist. Ada drop shadow. Okay. Jumpa. Alright, thank you. Laptop hang, alah kesiannya. Okay, tak apa. Kita ada video rakaman. Okay. So nanti, bila dah tahu yang asas ni, macam katakan efek dekat drop shadow, okay. So yang dekat bawah tu ada yang lain-lain tu nanti, habis kelas nanti you all practice lah you practice explore dah. So at least kita dah tahu perkara yang asas, and then yang lain tu kita boleh start explore lah. Macam stylist ni dia ada drop shadow, okay, asas dia. So yang bawah tu nanti dekat round corner ke apa ke, you boleh test lah
Macam Fuyo ni saya dah buat lapisan apa ni? Teks. So saya nak masukkan shadow, katakan saya pergi dekat effect, saya tekan stylist ni, saya klik shadow. Nampak dia lagi naik. Okey. Tapi be careful lah janganlah buat dia laju kalau bila start you pakai efek-efek ni, you jangan gopo-gopo tau slow je, takut nanti dia, kalau komputer laju speed power tak apa, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau komputer yang maksudnya macam tak berapa nak power tu, jangan laju-laju lah guna pelan-pelan, slow je, takut dia lambat sikit lah nanti pergerakan komputer yang tak berapa nak power, sebab dia ada efek ni, dia lagi kuat lah makan energi Cik Zainal punya jangan risau, Cik Zainal punya power kan? Laptop 7,000 lah kita kan. Okey. Takkan nak buat efek ni tak ada hal. Sekarang saya tengok je cikgu. Saya tak buat pun. Okey, alright. Saya tak tahu nak turun dengan tu. Nak turunkan apa? Nak turun bawah tu saya, so saya nak klik pula dengan AI. Tu Okay. saya tak pandai pula tu. Takut nak tukar dia punya screen tu Okey. Tak apa, saya tengok ni. Nanti ini boleh ulang boleh ke cikgu? Ada video. Nanti boleh tengok. Okey. Tadi siapa yang test tadi? Puan Bel boleh dapat shadow tadi? Dapat, tapi saya tak dapat rupa macam ni, tapi dapatlah buat. Cuma saya try lagi yang cara promosi tu. Yang putih tu nampak cantik sikit, yang ni saya tak reti nak doublekan dia. Okey. Yang putih tu cikgu buat hanya outline je. Yup. Yang Okey saya asingkan dia. Tengok saya asingkan dia. Nampak? So trik dia, ingat, trik dia adalah layer. Okey? Lapisan-lapisan. Saya duplicate aja benda tu. And then saya jadikan dia outline. So nak ada shadow pun boleh, tak nak shadow pun boleh lah. Macam ni, yang ni dia ada shadow, dia dah lain lah efek dia tu. Dia memang akan diguna pakai ni, memang antara yang sentiasa nantilah masa buat design dia akan diguna pakai ni. Jenis layer text ni, melengkung ni memang banyak. Yang outline, yang putih contoh outline tu tekan yang mana cikgu? Duplicate. Maksudnya duplicate dah buat dah? Saya duplicate dah. Lepas tu Lepas duplicate, tukarkan dia dekat color lah. Dekat color, bahagian color tu kita colorkan outline sahaja. Lepas tu yang fill tu jangan colorkan lah. Okey, stroke tu. Okey. Lepas tu nak tebalkan stroke ataupun nak nipiskan atau pulang. Dapat. Terima kasih. Boleh nanti kalau nak lagi kemaskan nanti kan boleh praktis inilah lepas di kelas At least tahulah macam mana cara nak gunakan dia punya function tu. Okey. Okey, kalau kita nak buang dia punya shadow balik, maksudnya teks ni ada shadow tapi kita tak nak balik, kita nak normalkan balik. Maksudnya kita tak nakkan dia ada shadow ataupun efek ni, okey, kita boleh keluar balik daripada bentuk ni tadi, yang kita dah buat efek-efek ni. Okey, apa-apa yang kita dah buat efek, kalau kita nak keluarkan balik dia normal, dia punya tools dia dekat dalam window, dekat bahagian appearance ni. Okey. Kalau pergi dekat window, and then you pergi dekat appearance, ada huruf APP ni kan, okey, appearance ni. Kalau you all klik appearance ni, so ini adalah tempat tools, panel kita nak normalkan balik ataupun nak buang ataupun kita nak hide kan dia.
Okay, so ini dia punya panel dia. So kita kena klik lah objek ni dulu. Okay, bila kita klik objek, and then nanti automatik dekat panel ni akan tunjuk lah yang mana yang kita dah letakkan ada drop shadow ataupun ada efek dekat apa tu yang style arc tu ke dekat warp tu macam saya punya paparan ni nampak dia ada yang apa ni style arc tu, lepas tu ada drop shadow. Okay, so kalau tak nak, kita boleh delete balik, kita boleh buang balik drop shadow ni ataupun kita boleh hidekan dia, tutup mata dia. Tengok kalau saya klik tutup mata ni, okay. Okay, tak nampak perubahan Okay, okay. Kita boleh okay, tutup auto shadow. Kita boleh delete dia, okay. Kalau katakan saya klik dekat layer bahagian yang efek arc tu, saya tekan tong sampah. Nampak? So perkataan promosi yang outline tu dia dah normal balik. Okay, macam lepas tu promosi yang kuning ni pula, saya klik dekat bahagian drop shadow. Ini saya tutup mata lah. Okay. Hilang shadow. Saya buka balik mata, nampak balik shadow dia. Okay, dia hide kan lah benda tu. So ini kita boleh control. Kita boleh control efek-efek ni tadi dekat bahagian panel appearance ni. Kalau tak nak shadow, nak hidekan shadow tu, boleh tutup. Ataupun kita nak buang terus shadow tu, kita boleh klik dekat tong sampah. Okay. Ini kalau kita tak nak terus delete, terus tekan tong sampah lah. Ataupun kalau kita nak hidekan aja, tak payah klik delete, just tutup mata, hilang dia punya, tak nampak dengan shadow lah. Okey, lepas tu yang bahagian dekat warp ni tadi, yang melengkung ni pula, okey, kita tengok kalau saya tutup mata dia, nampak. So, dia normal balik. Okey, kalau saya buka balik mata dia tadi, dia nampaklah melengkung tu. Okey. So kalau tak nak langsung, terus tekan tong sampah. Tapi kena klik lah dekat bahagian layer mana yang kita nak edit, kita nak delete ataupun kita nak tutup mata, kita kena klik kat layer tu tadi. Okay, so ini bahagian panel kalau kita nak undo balik, apa tu, nak normalkan balik lah, tak nak efek tu ke, ataupun tak nak shadow ke, so ada dua kat situ. Boleh buang shadow, boleh buang terus efek tu ataupun kita hidekan dia. Boleh hiddenkan dia. Okay, so itu berkenaan dengan efek. Okay, yang ni. Cikgu. Ya saya. Cikgu, ini box pergi dekat format mana? Yang mana tadi? Yang ni ya. Cikgu, nama apa tu? Appearance. Oh, okay, appearance punya panel ni. Pergi dekat window. Window. Cari perkataan appearance. Dia huruf A je tu. Dia mengikut urutan objek. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Sabar. Okay, so dekat appearance panel ni kita boleh edit dia ada dua. Satu, kita boleh hiddenkan dia, kita boleh hidekan dia, tutup yang ikon mata tu And then kalau kita nak delete terus, kita boleh klik dekat layer mana efek tu tadi and then tekan tong sampah. Okay. You boleh kontrol tolak, kontrol campur untuk nak zoomkan dia. Okay. Boleh alihkan dia kalau terlampau cramp sangat kat sini ni. Saya alihkan sekejap ya.
Saya zoom balik. Effect. Nampak? Okey. Shadow kalau you pilih multiply tu tadi, maksudnya sebab apa saya suruh you all pilih multiply, sebab shadow tu dia akan follow biasan warna background. Contoh kalau katakan background warna biru, so shadow tu tadi tak adalah terus warna hitam dia mengikut biasan warna background tu tadi. Macam shadow dia ala-ala warna biru So kalau macam kita punya background ni warna merah, dia punya shadow pun bukanlah hitam solid, hitam dia adalah ala-ala ada biasan warna merah tu Sebab tu apa-apa shadow lepas ni you buat kalau setting yang bagus adalah multiply. Tapi yang lain-lain tu bergantung pada you punya design lain kalau you nak pakai yang lain-lain dekat bahagian drop shadow tu. Okey. Habis part berkenaan dengan asas untuk efek So ini yang memang kita akan biasa guna pakai lah nanti Yang lain-lain tu nanti you all boleh explore lah dekat bahagian efek ni, okey. Cikgu ada? Ada cikgu. Kamu ada tanya saya berkenaan dengan hari itu Yang half tone cikgu. Okey, untuk half tone kalau dalam ni katakan kita ambil warna saya pergi dekat gradient, mana gradient ni? Okey, untuk efek kita boleh gunakan efek half tone dalam ni. Okey, kalau dekat Illustrator ni efek half tone dekat bahagian okey, Kuan, dekat bahagian efek ni dekat bahagian pixelate. Okey cikgu. So dekat situ ada color half tone punya efek. Okey, saya klik dekat color half tone ni. Okey. So dekat sini kamu kena adjust lah nanti atas kesesuaian sebab saya rasa sebab kalau kamu dah kalau tahu untuk nanti kamu akan adjust atas kesesuaian. Kata saya ambil yang agak tinggi sikit, ambil 20. Saya tekan OK. Itu dia. Okay. So efek half tone ni. Kalau pada tulisan boleh tak? Half tone. Effect, pixelate. Okay, untuk tulisan, sorry, kita kena kena gradient kan dia, sorry.
Okay, so kalau tulisan ini tinggal lagi dia punya dot tu tadi kena apa ni, kena adjust lah dekat itu effect. Kalau tone kita kena adjust balik dekat bahagian channel ni berapa dia punya apa ni dot tu tadi ya. Cikgu, kalau yang channel 1, 2, 3, 4 tu saya kurang faham lah cikgu. Dia macam ikut kedudukan ke apa? Dia macam kedudukan sebenarnya. Dia ibaratkan macam apa ni, CMYK punya color separation. Okay. Kan dia ada 4 color kan. So kalau you all macam kamu buat plate pun guna channel tak? Ya cikgu? Kalau kamu buat plate asingkan siapa? Production lain ke yang buat plate ke? Ya, production lain. Okay, betul. So biasanya channel yang apa semua ni, ini yang buat filem ataupun yang buat plate tu lah. Dia orang punya specialist kat situ lah. Okay. Tapi itu kamu hantar dekat lain company lah company yang buat plate tu lah. Ya cikgu. Okay. Dia sebenarnya kan, lagi bagus kalau kamu dapat lah. Kalau kamu dapat lah, tanya dia punya designer tu ke kalau dapat. Tapi susah dia nak beritahu sebenarnya. Okay. Betul cikgu. Memang dia akan kena ikut ilmu je nanya benda tu, tahu tak? Betul. Okay. Tapi budak-budak color separation ni, dia memang laju gila, memang expert gila. Nak kalau macam melibatkan Photoshop ke apa ke, tapi motor color separation lah. Kita cerita pasal color separation lah. Laju dia orang buat kerja kat situ. Okay. Nanti sebab tu bila kamu dah tahu dah, dia ada lagi dia punya proses tau Kuhan tapi secara asasnya macam ni, sebab dia macam ni. Yang ini adalah macam ni sekejap saya tunjukkan cancel. Okay. Ini bukan vektor tau, Kuan. Okey cikgu. Bila kita dah masuk efek, kalau untuk yang pixelate ni, dia dah bukan vektor. Okay. Dia, kalau kamu tengok dekat sini, saya zoomkan dia nampak, dia macam JPEG punya file, dia jagged tau. Dia tak sharp. Okay. So, kena masuk dekat part lain pula untuk sharp ni tadi. So mungkin kalau kamu tahu, kamu boleh expandkan dia. Ataupun kamu boleh object, saya rasa kena rasterize tak? Rasterize, expand experience. Sekejap yang lain. Yang ni agak advance sikit. Okay, sebab dah masuk dalam efek ni, saya touch sikit lah yang Kuhan punya part ni. Saya rasa kena expand sekejap. Saya expandkan dia. Okay. Lepas expand tu, okay, biar lepas kamu buat convertkan ke apa tu tadi, half tone, okay.
Lepas tu kamu kena pergi dekat expandkan dia dekat bahagian dekat objek. Sama ada expand, sekarang ni rasterize ni dia tak aktif, maksudnya yang aktif tadi hanyalah expand appearance, apa ni, expand asal tak, sorry. Appearance. Yes, sebab saya dah buat tadi, so dia tak aktif lah. Okay, tadi kalau tidak sebelum tadi dia ada. Okay. Sama ada dua ni, expand appearance ni ataupun expand ni nanti akan keluar. So tadi pilihan yang ada adalah expand appearance je. So you klik, kamu bila klik yang tu, dia akan keluar step seterusnya adalah dekat atas bahagian bar atas ni akan keluar image trace kat situ. Trace. Okey cikgu. So kamu kena trace balik benda tu untuk jadi convertkan dia ke vector format. Sekarang ni dia bukan vector format, so dia tak sharp, dia nampak berjegak tadi. Kemungkinan lah nanti kalau buat plate ke apa ke, takut tak sharp lah. So kena convertkan dia jadi AI, jadi vector, kamu kena image trace lah. Okay, contoh, image trace ni pun be careful juga file dia kadang-kadang berat ni kalau tak kena gaya. Okay, kamu kena free kan yang lain dulu, tutup yang lain apa semua. Okay, tinggal yang AI, tinggal yang file ni je bila nak buat part ni pula. Okay, contoh kalau katakan saya klik image trace ni. Sekejap saya buat larikan dia. Biasanya kalau nak buat image ni, seloknya kamu buat atas yang bahagian grey area tau. Kalau buat putih nanti tak berapa nampak. So, apa-apa nanti kita akan belajar semua. Semua akan belajar juga pasal image trace nanti. Okay. So, kalau nak buat image trace ni tadi, dia kena better letak atas dalam bahagian background yang grey area ni. Okay. Saya klik image trace. Okay, nampak So, dia tengah trace. So, and then dia sekarang ni dia dah convert ke jadi dia belum lagi ni. Dia lepas image trace tadi kita kena expand dia pula. Tadi kita dah buat expand. So lepas ni kita dah buat lepas trace, kita kena expandkan dia. Nampak? Baru adalah dia dalam format vector ni tadi. Okey. Lepas tu kalau nak kita kena buang pula lah dia punya warna yang putih sebab kita nak yang bahagian warna hitam tu tadi So kita kena ungroupkan dia. Tengok kalau ungroup, klik, delete. Okay, so nampak dia dah buang Otherwise, yang kecil-kecil ni boleh pakai, saya rasa kalau nak buang yang kecil-kecil ni boleh pakai yang wizard ni kot rasanya. Betul. Okay, boleh pakai magic wand. Magic wand ni maksudnya kita nak buang yang putih kecil-kecil banyak-banyak tu susah, kita boleh guna magic wand. Kamu Kuhan boleh guna magic wand, klik then delete. Okey. Okey cikgu. Inilah yang paling mudah lah sebenarnya And then so okay, sekarang ni dah AI, mudah kita. So you nak parking kat mana ke, nampak? Boleh Kuhan? Dapat tak? Boleh cikgu. Faham cikgu. Faham So far itulah dalam Illustrator yang paling mudah untuk nak buat apa tadi kita panggil? Lupa. Halftone, sorry. Okay. So ini kaedah dia lah. So nanti you all pun boleh apply jugalah untuk teks. Kalau you nampak jenis design-design macam ni keluar dekat mana-mana poster, sama ada dalam online, dekat website ke, dekat Facebook ke, Insta ke so you all boleh gunakan konsep ni halftone punya effect. Okay. Halftone punya effect ni dekat dalam Pixlate Pixlate. Okay. Nanti kamu adjust Kuhan yang channel 1, channel 2 tadi kamu tambahlah persen, bezakan dia 10 ke 20, 30, 40, 60, kamu akan nampak beza dia nanti. Okey cikgu. Alright, thank you. Thank you cikgu. Sama, welcome. Okay, kita back to balik text effect sudah. Okay, saya delete yang ni. Okay, nanti
kita akan belajar lebih detail untuk semua orang, kita akan belajar lebih detail Haftu ni nanti. Bukan hanya apply untuk teks, kita boleh apply untuk pada kita punya gambar tau. Okay? Macam kita punya gambar muka kita boleh efekkan juga nanti Haftu punya style ni, macam komik-komik punya style lah. Seterusnya saya nak tunjukkan cara buat clipping mask. Okay, clipping mask ni sekejap saya share screen Okay, nampak tak saya punya screen ni? Nampak cikgu. Nampak alright, thank you. So dekat buku you all, nota tu ada nota tentang berkenaan belajar cara buat clipping mask. Okay, so clipping mask ni, ini dia punya hasil dia. So clipping mask ni bukan hanya untuk teks, objek pun boleh buat clipping mask tapi sekarang ni kita sebab belajar ada bab teks, so kita masukkanlah sekali cara clipping mask menggunakan teks. Okay. Cara buat teks clipping mask, hasil dia adalah kita masukkan gambar dan kita boleh jadikan teks tu, nampak background gambar macam KCT ni. Okay. So yang you all tengok-tengok design-design yang tulisan tu, gambar dalam tulisan tu, so inilah dia punya kaedah dia yang saya nak tunjukkan. Okay, cara buat clipping mask. Okay, untuk buat clipping mask kita kena ada dua objek lah. Satu perkataan. Okay. Satu lagi adalah gambar. Alright. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk import gambar. Okay. Dan nak bawa masukkan gambar ke dalam kita punya Illustrator. Okay. Untuk import gambar, okay. Untuk import gambar, you pergi dekat file, pergi dekat place. Okay. So dalam Illustrator, untuk import gambar, dia punya button ni dipanggil place. Dia punya tools ni. You klik place. You carilah gambar yang sesuai to you all. Alright. Okay. You all masukkan dulu gambar. Ya, saya cari gambar sekejap. Mana gambar saya simpan? Picture. Okay. Okay. Camera roll, save picture. Tak banyak. Okay, tak apa. Saya cari yang sekejap. Okay. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Picture. Okay, so saya dah dapat gambar saya. Saya placekan dia. Okay, so bila kita tekan place, nampak sekarang ni gambar tu dah macam melekat tau dekat cursor ni, okay? Sebab kita tak klik lagi. So kalau nak keluarkan gambar ni, kita klik je sekali. Nampak dia keluar. Bergantung kepada size besar gambar tu lah. So ini actual size gambar tu. Okay, saya right click, arrange, send to back. Okay, so ada dua objek sekarang ni, gambar dan juga teks. So sekarang ni kita nak masukkan gambar ke dalam teks. Cara dia adalah
Okey, saya tukarkan warna ni jap bagi nampak. Okey, tulisan mesti berada di atas gambar. Tulisan mesti berada di atas gambar. Okey. So position dia macam ni lah untuk clipping mask. Okey, kalau dah kita dah posisikan dia. Okey. And then kita select. Okey, bila select, bila keadaan macam ni, objek yang ada macam ni, okey. Bila saya cakap select, you all kena tarik daripada, jangan tarik daripada dalam image ni, tarik daripada luar, daripada tepi dia. Maksudnya, klik mouse, seret mouse daripada tepi, area putih ni, jangan kena objek dulu and then baru kita kenakan objek. So tak perlulah nak kenakan semua, janji touch saja dua objek ni. Maksudnya, kita touch dekat perkataan, kita touch juga dekat gambar, and then kita dah select, kita lepas mouse, nampak? Dia dah aktif kedua-dua objek tu. So gambar pun dia dah aktif, dengan tulisan pun dia dah aktif. So bila dah aktif macam ni, kita boleh right click, and then bila kita right click, dia mesti ada keluar make clipping mask. Okay, kalau tak keluar tu, kita kena pergi guna kaedah lain, iaitu dekat dengan edit tak ada, dekat objek. Mana objek? Dekat edit mana pula dia? Dekat objek, bahagian bawah ada perkataan clipping mask, make. Pergi dekat objek, pergi dekat perkataan, cari perkataan clipping mask, and then tekan make. So shortcutnya adalah paling pantas untuk nak buat ni Ctrl 7. Okay. Nanti you practicekanlah shortcut keyboard perlahan-lahan sikit-sikit. Ctrl 7. Okay. Cikgu, sorry, nak masukkan gambar tadi tu macam mana? Nak place gambar dalam putih tu, nak kira insert gambar tu. Okay. Untuk masukkan gambar, pergi dekat file, pergi dekat place. Place, okay. So ingat take note semua. Semua orang take note cara untuk nak import gambar. Pergi file, pergi place. Ingat place, ingat import. So kalau dalam katakan Microsoft Word ataupun PowerPoint, dia cakap insert. Okay, ada lain software import. Tapi dalam Illustrator, dia namakan place untuk import gambar. Okay. Okey, bila you dah posisikan dia punya teks dengan gambar, and then select, and then right click ataupun Ctrl 7 pun boleh. Saya nak cepat. Boleh mana-mana je. Ctrl 7 ataupun right click, ada clipping mask. Nampak? So, gambar tadi dah masuk dalam perkataan. Tapi untuk gambar ni pula, you all sebenarnya kena pilih gambar yang satu tulisannya adalah yang bold. You all jangan pakai tulisan yang nipis yang kurus ke, yang halus ke mesti pakai tulisan yang bold lah. Okay. Untuk nak mudahkan, nak nampakkan lah dia punya gambar tu. Kalau tidak, kurus sangat, tak nampak pula dia punya efek gambar tu.
So lepas you dah buat macam ni, nak letak shadow pun boleh. Tu pula lah. Nak buat efek ke. Tengok kalau efek boleh tak buat tadi ni. Oh boleh. Boleh. So dia masuklah dekat efek yang style ni. Cancel. So siapa yang terlupa nanti lepas habis kelas nanti boleh praktis, sama ada boleh tengok video dan juga dekat nota yang saya bagi tu tag clipping mask, import gambar, letak teks di atas gambar, okey, lepas tu buat clipping mask. Saya salah tulis ni, bukan Ctrl G Ctrl G ni untuk group. Allah, maaf. Ctrl 7 sorry. So dekat gambar nombor 3 ni nanti nota bukan Ctrl G adalah Ctrl 7. Saya salah tulis ni. Tak apalah. Okey, siapa yang test, saya boleh test. Saya bagi cuba masa untuk nak buat. Takut ada error ke apa ke. Daniel ada dalam ni? Daniel? Ya, ada. Ada. Daniel dah boleh guna Adobe Illustrator? Daniel dah boleh guna Adobe Illustrator Ya. Oh, okey, bagus. Dah pandai guna, alright. Sekarang ni pakai AI yang mana? Yang CC 21 ni ke? Sama macam cikgu punya? Okey, alright. Okay. Oh, Daniel bagus Daniel umur berapa? 16 Ya saya. Saya 16. Okey. Bagus, dah tahu, dah explore, dah belajar guna ni dengan cepat. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Benda ni sangat-sangat penting nanya ni. Bukan nanya kamu tanya minat untuk buat design ke atau nanti untuk nak bisnes bisnes melibatkan design ni? Untuk design lah. Lepas tu untuk bisnes juga. Untuk bisnes juga. Okey. Untuk nak buat bisnes printing ke? Bagus. Sekarang ni mesin dah ada ke? Ada apa mesin ke ataupun belum ada mesin lagi? Buat masa sekarang tak ada lah. Macam tengah buat survey lah. Cari barang. Okey. Sebenarnya
kalau boleh survey boleh, tapi jangan invest dululah kalau boleh. Okay, jangan invest dulu beli mesin unless kalau dah betul-betul nanti dah semakin mahir design ke Untuk permulaan ni kamu test dapatkan design and then ataupun try ambil job and then hantar je dulu dekat supplier. Hantar dulu dekat supplier yang mana yang kalau katakan t-shirt tu kamu hantarlah survey yang mana yang supplier yang boleh support kamu punya untuk nak buat printing tu dengan harga yang okey, test dulu, hantar dulu. Nanti kalau dah semakin mahir untuk satu part adalah tentang design, satu part adalah melibatkan production. Okey. Kita bila dah masuk area dekat part nanti untuk semua orang semua orang yang siapa yang ada melibatkan servis nak buat design, okey. Sebagai designer, you all tak boleh buat design yang macam ni. Ikut you all punya kehendak, okey. So you all kena fahamkan apa yang customer nak. Okey. So barulah benda tu tally untuk bahasa mudahnya nak buat duit lah. Okey. So kalau you all buat design, kalau lari spek daripada apa yang customer nak, no point lah benda tu. Dah lari lah tu. Ibarat kalau kita macam masuk peraduan melukis lah. Kan, so masa kita ambil dia punya arahan dia, design dia macam ni. Tiba-tiba kita buat ikut suka kita je. Dia suruh buat lukis konsep KL City, you pergi buat dia punya konsep landscape pemandangan lah ke apa ke kamar hutan ke apa ke. So dia dah lari lah dia punya tajuk. So macam tu lah juga bila kita buat job-job melibatkan service design ni nanti. Okay. So nanti kita akan tekankan benda ni semua nanti dalam masa kita dah start buat design. Benda-benda macam tu nanti saya akan banyak tekankan. Untuk sekarang ni kita mantapkan dulu, praktiskan secepat yang mungkin tools yang asas ni. Okey. Kalau ni saya nak move apa tadi yang tengah kata? Puan Bel, okey Puan Bel? Boleh dapat tak ala-ala macam ni? Boleh. Boleh. Nanti kalau nak smoothkan tu nanti, okey, nanti boleh praktis lepas habis kelas. Okey. Kalau dah okey, dah faham melibatkan teks, clipping mask ni sebenarnya yang ini untuk teks, tapi kalau selain daripada teks, nampak dia jadi objek Nampak tak saya punya skrin ni? Share skrin saya. Nampak. Nampak? Okey. So clipping mask ni tadi bukan hanya pada teks tapi pada objek. Ini maksudnya kalau kita nanti kita ada objek macam-macam yang kita lukis ke apa ke, so kita boleh jadikan design kita tu dalam bentuk gambar kita tu tadi dalam bentuk design ataupun objek yang kita nak. Macam ni lah contoh. So kalau dari segi design komersial, ini dia contoh dia. Nampak untuk promosi katakan Ramadan ni nanti bolehlah buat ni. Dalam gambar bulan ni contoh dia letak dia punya buffet gambar makanan dia Semua macam ni pun sama macam Barry Brown ni pun. Ini pun adalah konsep clipping mask Okey, settle untuk bab asas teks. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan cara guna pen tool. Okey. Pen tool ni semalam saya sebut, okey. Kita dah ada pernah test buat garisan yang melengkung tu menggunakan pen tool. Okey. So pen tool ni fungsi dia okey, kejap.
pen tool. Dalam buku ni ada penggunaan pen tool. Okay. So dalam buku tu ada juga saya tunjukkan cara guna pen tool. So pen tool ni untuk nak buat outline, straight ataupun garisan melengkung, garisan zigzag ataupun lukisan objek. Okay. So kita boleh gunakan pen tool ni tadi. Sama ada kita nak lukis, kita nak buat garisan, garisan lurus, garisan melengkung dan pelbagai garisan. Menggunakan pen tool. Okay, saya tunjukkan cara guna pen tool. Okay, first, pergerakan dia adalah point by point. Okay, pen tool ni dia titik ke titik pergerakan dia. Klik, 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 klik. Okay, dia bukan macam freehand tu tadilah. Kalau pakai brush, pakai pensel dia kena freehand. Okay, pergerakan dia. Tapi kalau pen tool dia point by point. Okay, saya tunjukkan contoh kalau katakan kita nak buat garisan lurus menggunakan pen tool. Okay, first kali kita setting dululah warna dekat outline and then dekat bahagian yang color fill tu kita pangkah. Okay, yang outline ni kita masukkan warna. Okay, so lepas tu baru mudah kita nak lukis guna pen tool. Okay, pergerakan first saya klik titik. Okay, satu titik permulaan. Lepas tu saya lepas mouse boleh. Tak perlu nak tekan apa-apa dah. And then untuk pointer kedua. Okay. Saya klik mouse. Sekali, lepas tu, lepas mouse, ingat, lepas buat, kalau kita tak ada nak buat apa-apa, kita kena pergi, dia akan ada keluar, melekat je macam tu, outline berbayang tu, so, kita abaikan je buat tak tahu je, and then kita terus pergi dekat arrow hitam kita, okay, so lepas pergi arrow hitam, ini kaedah untuk outline ni macam ni. Lepas kita buat, kita pergi arrow hitam. Lepas pergi arrow hitam pula, saya nak you all bertenang. Bertenang ni maksudnya klik free lah. Klik free. Lepas pergi arrow hitam, klik free. Okay. Sebab barulah you all boleh adjust dia punya ketebalan stroke tu tadi. Ketebalan size outline ni tadi. Okey, barulah ada keluar dekat stroke punya panel ni. And then barulah kita boleh tebalkan. Okey. Kalau tak buat step tadi, nanti dia tak akan keluar tau dekat atas ni. And then dah susah you nak tebalkan outline. Otherwise you kena pergi dekat stroke panel lah. Okay, so itu nak buat outline. Okay, garisan lurus. Okay, seterusnya saya tunjukkan pula cara nak buat garisan melengkung. Semalam kita dah ada belajar juga untuk type on path tool. Okay, saya klik lagi sekali dekat pen tool. Ni kali ni saya nak tunjukkan buat garisan melengkung. And then saya klik sekali. Saya lepas mouse, klik kali kedua. Saya tak lepas mouse. Okay. Klik yang kedua ni, saya tak lepas mouse. Okay. Saya tekan aja mouse and then saya seret mouse saya. Kalau nak melengkung ke atas, kita tarik ke bawah. Kalau nak melengkung ke bawah, kita tolaklah ke atas. So, mula-mula mungkin macam nampak susah sikit lah nak kontrol. Nanti dah kena dah biasa. Okay. Slowly lah perlahan-lahan. Okay, kalau dah, barulah kita lepas mouse kita. And then, pergi balik arrow hitam. Inilah setiap kali
dalam apa yang kita belajar, saya tekankan dekat sini. Okey. Pergi balik arrow hitam. Lepas tu klik freeze sekejap, bertenang, baru ada keluar dekat sini stroke punya button, baru kita boleh adjust dia punya ketebalan point stroke tu tadi nipis ke nak tebal ke Okey, so itu untuk outline yang simple. So kalau melengkung lagi, saya tunjukkan lagi contoh macam logo Astro semalam. Okey. Okey, katakan satu lengkungan saya buat, lepas tu saya nak sambung lengkung, automatik pen tool ni, ini saya tak terus pergi arrow hitam saya nak continue. Okey, nampak So dia dah bagi dah, dia dah suggest dah dia punya lengkungan tu macam tu. Tapi kalau kita buat pun don't worry, nanti kita boleh edit Okey. Saya klik. Okey, tengok saya nak jarak macam mana. Tak kisah, nanti kita boleh edit balik. Okey. Klik, okey lepas. Baru pergi arrow hitam. Okey. So, kita boleh penyekkan dia, kita boleh edit balik lah. Kita tolak, kalau ada arrow hitam tadi, nampak kita nak penyekkan dia ke. Okay, kita nak dia punya ketinggian tu tadi, kita nak boleh adjust ke. Okay. So, kita boleh edit balik. So, edit tadi yang ini adalah kecil besar ni, kita menggunakan arrow hitam. Okay. Tapi kita juga boleh adjust balik dia punya lengkungan point-point garisan ni. Cara dia adalah dengan menggunakan arrow putih. Okey. So arrow putih ni saya klik, jadi dua kan, arrow hitam, arrow putih. Saya klik arrow putih, saya klik atas outline yang kita nak edit. Nampak dia keluar. Okey, saya zoomkan sikit. Masukkan ke dalam. Okey. Nampak bila saya gunakan arrow putih ni, saya klik pada outline tersebut. Nampak dia ada aktif ni. Dekat ujung outline tu ada aktif apa ni? Warna putih pointer putih ni, pointer-pointer yang kita boleh edit dah ni. Nampak So dekat ini dia keluar dia punya handle punya untuk nak tukar posisi lengkungan tersebut nampak kita kena klik betul-betul lah kena betul-betul dekat dia punya pointer tu. Nampak saya boleh adjust balik dia punya lengkungan tu tadi kita kena klik balik dekat punya pointer lah. Okay. So kita boleh klik and then nak tarik sikit ke nak adjust balik dia punya pointer ke. Macam ujung ni saya nak adjust sikit ke bawah ke, nak ke atas ke Okay. So kita boleh edit balik objek-objek yang kita lukis tadi apa-apa pun kita akan boleh edit balik sebenarnya. Okay. Okay. So yang ini melibatkan outline. Kalau untuk nak buat kita nak lukis pula objek, kita boleh sambung balik Kalau kita nak jadikan objek, katakan ni adalah outline. Okey. Kalau kita nak sambung balik, you pergi je balik dekat pen tool putih ni, pen tool ni tadi, kita boleh klik balik. Okey. Saya ulang semula So katakan saya nak sambung lukisan ni, outline tadi, saya nak jadikan lukisan bentuk objek. Saya klik and then saya pergi balik dekat pen tool. Saya klik balik dekat pointer. Katakan dia punya yang last pointer tu. Tak kisah hujung-hujung mana-mana. Kira kanan punya hujung pun boleh. Boleh continue. Katakan kat sini pun boleh. Kat ujung sebelah kanan pun boleh. Okay, saya kena klik betul-betul lah. Klik sekali. Nampak? And then saya boleh continue lah untuk katakan saya nak lukis objek. Okay.
Okay, lepas buat, jangan lupa arrow hitam. Nampak So sekarang ni, oh sorry, dia tak bercantum. So dia tak kena lah tu, dia tak masuk betul-betul. Saya nak kena klik betul-betul pointer. Baru masuk. Yang ni tak masuk pun lagi. Okey. Saya klik lagi. Okey. So maksudnya dia dah bercantum. Pointer komputer tu tadi, point ke point tadi dia dah bercantum, dia dah jadi objek nampak? So saya kecilkan sikit. Okey. Tadi outline asalnya dan sekarang adalah objek. Okey. Kita boleh colorkan lah bahagian dalam ni. Nampak So buat outline dengan lukis objek. Okey. Okey, saya tunjukkan lagi contoh. Saya nak combine pula objek ni. Saya rotatekan dia. Okey, untuk nak rotate, nak pusingkan posisi satu-satu objek tersebut, you boleh gunakan rotate tool rotate tool ni untuk kita tukar dia punya posisi lah. Okey. Kita boleh pusingkan objek ni So saya klik dulu objek ni and then baru saya pergi dekat bahagian rotate tool. Bila saya dah klik rotate tool, saya boleh pusingkan dia. Okey, cara pusingkan dia, you all just tarik je, klik dekat bahagian tepi mana-mana angle and then klik mouse, jangan lepas mouse. Seret mouse tu pusing. Okey. So sekarang ni objek saya dah jadi menegak dah. So saya kecilkan sikit. Okey. So kalau nak adjust, kita boleh adjust dekat gunakan arrow putih tadi. Okey. Dan kita boleh duplicatekan dia. And then tadi rotate, dekat rotate ni dia ada dua fungsi Satu rotate, satu reflect. Okey. Sekarang tadi rotate saya dah tunjukkan cara rotate. And then sekarang ni saya nak tunjukkan cara reflect pula. Cermin Okay, saya klik button reflect ni. Saya klik and then saya klik dekat tepi dia. Saya klik mouse, saya tak lepas, saya seret je mouse tolak ke depan, tolak ke kanan Kalau ke kiri, dia terbalik macam ni, tolak ke kanan. Tak kisah, any angle kamu you all boleh buat So, sekarang ni saya nak reflect macam ni. Okay. And then saya boleh combine lah. Okay. So saya boleh buang dia punya outline. Saya boleh rapatkan. Nampak Dah jadi macam objek gelas So daripada sini pula kita boleh selectkan dia. Ingat kita dah belajar tentang pathfinder Pathfinder ni untuk combinekan objek. Ingat tadi kita ada belajar pathfinder ni. So saya nak combinekan objek kiri dan kanan ni tadi. Saya klik ikon yang atas sebelah kiri ni. Automatic objek ni dia di-combine dia jadi satu objek. Sekarang ni adalah dua objek. Okey, saya select. Saya klik ikon ni. Nampak? So dia dah combine, dia dah together. Okey. So apa yang saya tunjuk kat sini adalah
tadi asalnya daripada outline, dan daripada outline ni tadi kita boleh lukis objek. Okay. So itu antara pen tool ni pun memang sepanjang design akan diguna pakai. Okay. Memang selalulah. Ini tools utama yang memang sentiasa diguna pakai dalam masa kita nak buat design. So nanti you all kenalah practice untuk nak guna pen tool ni tadi. Okay. Okay. Selain tu, katakan saya look untuk pen tool ni juga. You all kalau dah mahir nanti, you all boleh buat map tau pen tool ni. Okay. Pen tool ni katakan saya ambil dari screenshot, katakan saya Google, map Google tu saya screenshot, lepas tu saya follow je jalan tu tadi menggunakan pen tool. Okay. So map ni kita boleh buat menggunakan pen tool. Nah, ni kombinasi lah pen tool dengan objek bentuk kotak, okay, dengan ada arrowhead-nya, okay. So dia boleh terhasil jadi macam ni map. Kalau you ada nanti untuk nak buat map kan, projek ada buat map macam kad jemputan ke, kalau macam dekat kita punya flyers, so perlu ada map baru semua ni, kita boleh lukis menggunakan kaedah pen tool. And then logo pun sama jugalah nanti. Ada certain tempat yang kita akan kena lukis, kita kena touch up baru semua menggunakan pen tool juga. Kita nak draw balik ke, kita nak trace balik ke, okay? Banyak menggunakan pen tool. Untuk trace nanti pun banyak menggunakan pen tool juga, nak touch up. Okay? Menembakkan pen tool. Okay, lepas tu banyak juga untuk poster-poster, kalau you all tengok design yang memang banyak diguna pakai, dia ada buat untuk dekat tepi-tepi macam frame border ke apa ke, untuk poster-poster semua macam flyers ke apa ke. Okay, saya tunjukkan contoh. Saya menggunakan pen tool ni. Okay. Saya klik new sekejap, bagi menegak, tekan OK. Okay, contohlah katakan kalau you pasang, saya guna pen tool untuk nak buat macam border. Saya klik, okay. Saya buat lengkungan. Tak berjaya, kita undo balik. Okay, lepas tu saya sambung balik dekat titik pointer ni. Kalau tak kena pointer, dia akan lari sikit. So kita boleh edit balik lah. Okey, ini saya tunjukkan contoh Okey, lepas buat arrow hitam. So ini kita boleh laraskan balik.
Then saya boleh duplicatekan dia. Saya send to back, right click, arrange, send to back. Okay, nampak So you all biasa tengok benda ni nanti yang diorang apa ni design poster kebanyakan apa semua tu. Okay. Kita boleh color-color ni ikut atas sesuai lah macam ni saya boleh masukkan color gradient lah Okay, and then kita boleh duplicatekan dia, groupkan dia, duplicate, reflectkan dia. Nampak? Ni fungsi-fungsi apa ni tools yang memang akan sentiasa guna pakai nantilah. Okay, nampak saya reflectkan lagi. Okay. Okay, ni antara penggunaan pen tool. Okay, selain daripada tadi buat garisan, okay, nampak daripada garisan tadi kita boleh lukis objek dan okay, and then kita boleh lukis pelbagai untuk dalam kita punya design. Macam ni katakan design flyer ataupun poster, kita nak buat dia punya frame ke nanti kita tukar color lah. Okay. So saya tunjukkan lagi contoh-contoh pemahaman you all betapa pentingnya pen tool nanti yang you all boleh practice guna pakai. Okay. Dekat design saya shop. Boleh nampak tak saya punya screen ni? Boleh cikgu. Boleh okey. Nampak dekat sekejap. Mana bentuk yang paling mudah nak tunjuk. Okeylah yang ni lah. Dia punya lengkungan dekat bucu ni Tak nampak ni nampak clear. Okey, nampak ni. Ni. Ini macam saya tu buat tadi lah. Nampak Dia punya border dekat bucu ni. So, background ni tadi kita boleh lukis menggunakan pen tool. Okey, paling mudah, paling cepat guna pen tool lah. Okey. Dekat triangle ni kan warna kuning, warna hijau ni, okey. Macam warna merah ni adalah background yang square lah. Kita buat background square. Okey. Saya tunjukkan contoh kalau katakan nak buat yang macam ni punya ayam mas ni. Okey. Ayam mas. Okey. Okey. So maksudnya background dia, main background utama dekat belakang adalah warna merah menggunakan kotak. Okey. So ini tool-tool asas yang you all dah apa ni yang kita dah belajar, yang saya dah tunjukkan. Right click, arrange, send to back. Okay. Then kita nak lukis yang bucu mana tadi? Okay, yang macam ayam mas ni. Sekarang ni AI saya nampak? Compare nampak AI saya? Nampak. Oh, okay. So maksudnya saya tukar-tukar skrin tadi boleh nampak lah Yes. Alright, thank you. Okay, saya kecilkan sekejap. And then saya nak tiru macam yang ayam mas ni. So dia ada kuning dengan hijau. Okay. So saya buat triangle, saya lukis, tak kisahlah mana-mana angle Katakan saya nak ambil dekat sini dulu pun boleh. Saya klik sekali, saya klik pointer kedua, saya klik pointer ketiga, and then saya sambung. Dia dah keluar dah ni color, tapi dia belum follow shape lagi. Saya sambung pergi dekat yang continue dekat starting punya pointer tu tadi.
Saya klik and then saya continue just buat lengkung aja. Okay. Okay. Dah jadi dah, dia punya bucu tu. Pergi tengok tadi warna apa? Warna kuning. Okay. Tukarkan warna kuning. And then dia punya color yang color warna hijau tu pula sama ada you all boleh lukis ataupun you nak duplicate pun boleh. Okay, contoh, saya duplicatekan dia. Ni saya tukar color hijau. And then saya buat masuk balik. Sekarang ni warna hijau ni berada di atas, saya arrange send to back dia. Arrange send to back. Kalau tak cukup naik warna, kita tukar warna. Okay. And then kita boleh tarikkan dia. Okay. Masukkan balik. Warna hijau tak nampak. Maksudnya warna hijau ni dah terlindung merah. Kita right click, arrange merah ni supaya berada di belakang last kali merah ni. Okay. So, itu kaedah dia. Macam mana yang design Chicken Rice Shop ni punya design. So, you all boleh apply kan nanti, okay, dengan hanya menggunakan pen tool saja, okay. So itulah dia tentang hasil daripada penggunaan pen tool untuk kita buat outline dan juga kita boleh lukis bentuk objek. So ini nanti memang akan banyaklah diguna pakai pen tool ni dalam masa buat design nanti. Okey. Okey. Kalau macam ni, kalau you nampak So yang background merah tu dilukiskan pakai kotak. Yang warna kuning ni boleh lukis pakai pen tool warna kuning belakang tu. Okey. Macam Chicken Rice Shop ni pun, dia punya perkataan ni nampak. Okay, you all baru belajar. Dia ada 2 layer tulisan. Color merah dengan color kuning. Okay. So at least sekarang ni you dah faham. Okay. Daripada asas-asas penggunaan tu tadi, sama je yang digunakan pakai oleh designer-designer profesional kat luar tu untuk nak buat pelbagai design. So memang itulah dia tool-tool asas yang diguna pakai. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan kita punya kelas malam ni.